السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدنا علما وارزقنا فهما، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kitab Penawar Bagi Hati, Kitab Jawi muka surat 21. Kitab Jawinya muka surat 21. Mana? Ingat? Mana yang Faridatun, muka surat 21. Dia bab jantung. Betul. Kemudian lazimkan olehmu akan memelihara jantung. Tak silapnya situlah. Depan lagi. Okey. Muka surat Kitab Jawi 21, baris yang ketiga daripada bawah. Qala muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumina fid darain, amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota. Situ. Yang ketiga, bahawasanya jantung itu raja bagi segala anggota kita, dan segala anggota itu mengikut ia akan perintah rajanya. Seperti mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mana berkenaan raja bagi anggota kita, yang mana Nabi bagi tahu kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu tu ra'i, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, maka Allah Ta'ala akan mempersoal akan rakyat akan apa hak kita perintah. Paling kurangnya kita ni akan jadi raja bagi anggota kita, yang mana tiap-tiap anggota itu rakyat bagi raja, iaitu hati. Maka kita akan disoal apa yang kita buat. Kita akan dipertanggungjawabkan di atas perkara hak kita buat pada anggota. Anggota kita buat apa, maka kita akan dipersoalkan oleh Allah Ta'ala. Tu paling kurang kita ni raja, ketua, pemerintah.
Kalau kita ni seorang bapa ayah, maka kita akan dipersoal rakyat-rakyat kita, yakni isteri dan anak-anak kita. Kalau kita ni seorang ketua kampung, maka kita akan dipersoal apa hak kita buat, hak rakyat-rakyat kita buat. Adakah kita ni larang dia? Adakah kita ni didik dia? Begitu jugalah pada anggota kita, pada jasad kita. Maka tiap-tiap hak anggota kita buat, kita akan dipersoal oleh Allah Ta'ala pada yaumul akhirah. Dan apabila baik jantung itu, nescaya baik segala anggota. Kata muallif pengarang kitab, jikalau apabila baik pada hati kita, nescaya baik segala anggota-anggota. Dan apabila jahat ia jantung hati ruhani kita tu, nescaya jahat jahat segala anggota. Seperti mana sabda Nabi SAW, inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahyal qalb. Nombor 1, rawahu Syaikhan, riwayat daripada Imam Bukhari dan Muslim, daripada Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Apa kata Nabi SAW? Inna fil jasadi mudghah, bahawasanya ada di dalam jasad kita itu sepotong daging. Idza saluhal jasadu kullu, apabila baik ia daging tadi, nescaya baiklah oleh semuanya. Wa idza fasada jasadu kullu, dan apabila binasa sepotong daging tadi, nescaya binasa oleh tubuh itu semua, yakni anggota-anggota. Allah, maka Nabi kata, Allah jaga-jagalah, Allah ni kalau kita mudah bahasa kita, dengar ni, jaga-jagalah. Dengar ni apa yang aku nak sebut ni. Ala wahyal qalb. Maka itulah jantung hati rohani kita. Apabila baik dia, insya-Allah baik semua anggota-anggota. Kalau jahat dia, maka akan jahatlah anggota yang lain. Kalau di hati kita tu nak buat sesuatu yang jahat, maka anggota pun akan buat. Tapi kalau hati kita kata tak nak, insya-Allah anggota pun tak buat. Kerana itulah Nabi kata, hati tu raja bagi anggota. Dan apabila adalah baik jantung itu sebab bagi baik segala anggota, nescaya wajib atas kita bersungguh-sungguh pada membaikinya dan memeliharanya hati ruhani tadi, jantung, daripada segala kebinasaan. Maka apabila kita tahu jantung tu apabila dia baik, maka baiklah anggota-anggota kita yang lain, maka wajiblah atas diri kita nak memperbaiki dia, nak memelihara dia daripada perkara-perkara mungkar dan maksiat. Dan yang keempat ni daripada berkenaan apa? Kenapa kita kena jaga hati kita? Ada beberapa kerana. Maka kita sebut dah sebelum ni pada bulan Ramadan, iaitu kerana pertamanya, kerana Allah Ta'ala tahu apa yang ada di dalam hati kita. Kita tidak boleh nak sembunyi daripada Allah Ta'ala. Yang keduanya iaitu Allah Ta'ala tidak melihat, yakni tidak kira di wajah kita, di pakaian kita.
yang Allah Ta'ala kira, iaitu di hati kita. Kalau dia baik, maka Allah Ta'ala tengok baik di situ. Walaupun pada wajah dia hitam, walaupun wajah dia tu bukan orang yang handsome sekalipun, walaupun pakaiannya pakaian yang tidak baik, yang tidak mahal sekalipun, tapi hati dia baik, maka Allah Ta'ala akan perkira di hati dia. Yang kita bawa bertemu dengan Allah Ta'ala iaitu hati. Maka bila dia baik, insya-Allah baiklah yang lain. Maka yang keempat, kenapa kita wajib jaga hati kita, pelihara hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Bahawasanya jantung, yakni hati rohani kita tu tempat taruh tempat simpannya bagi segala sifat-sifat kepujian. Kerana di hati tu tempat simpan, tempat terletaknya sifat-sifat mahmudah, tempat simpannya sifat-sifat kepujian. Siapa yang puji? Allah Ta'ala yang puji. Seperti apa tu tempat simpanan, tempat taruh pada hati kita tu? Seperti iman dan makrifah. Iman kita terletak di mana? Di hati. Mana tempat simpannya iman kita? Di hati. Makrifah, tempat kenal. Makrifah, kenal. Mengenal siapa? Kenal Allah Ta'ala. Maka mana tempat dia? Tempat kita musyahadah, melihat musyahadah pada ilmu tasawuf. Bukannya melihat-lihat dengan makna lihat depan, bukan gitu. Musyahadah, tempat tilikan Allah Ta'ala, iaitu di hati kita. Dan tawakul, mana tempat tawakulnya kita? Tempat tawakal, tempat kita berserah diri. Serah diri di atas pekerjaan yang kita buat kepada Allah Ta'ala. Mana tempat simpanan tawakul tu? Iaitu di hati kita lah dia terletak. Tu. Yang mana Allah Ta'ala sebut apa? Wa man yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang mana bertawakal, menyerah diri pada Allah Ta'ala, serah diri, tawakal di atas pekerjaan yang dia buat, fahuwa hasbuh, maka Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia. Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia. Cukup. Allah Ta'ala akan permudahkan bagi dia. Cukup apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, cukup bagi dia. Walaupun kita tengok sikit, tapi bagi dia orang yang tawakal cukup. Cukup bagi dia. Walaupun kita tengok zahir nikmat yang dia dapat tu sedikit, kalau kita tak cukup. Tapi di dia sikit pun cukup. Kenapa? Di hati dia penuh di tawakal. Maka Allah Ta'ala akan cukupkan bagi dia kehidupan dia. Ini orang yang tawakal. Maka kita kena ada tawakal. Dan redha tu terletak di mana? Sifat redha tu di hati. Tu redha ni duduk di hati kita. Orang yang tak redha, yang mana di dalam satu riwayat hadis kudusi, Allah Ta'ala sebut apa? Man lam yardha biqada'i. Barang siapa yang tidak redha di atas qadar Allah Ta'ala, hak Allah Ta'ala tetap ke atas diri dia. Wa yusbir, dan juga dia tu lam yusbir, tidak sabar di atas balai, di atas bala-bala yang Allah Ta'ala timpa ke atas dia. Faltamis, maka Allah Ta'ala kata apa? Faltamis rabban siwa, maka mencarilah Tuhan selain daripada aku. Kenapa? Kerana di hati dia tak ada sifat redha. Tak sabar, tak redha di atas apa ketentuan yang Allah Ta'ala bagi. Sebab tu besar orang yang mana ada di dalam hati dia redha, sabar. Pas kita manusia ni, kalau Allah Ta'ala kata gitu kepada kita, agak-agak ada Tuhan lain ke? Tak ada.
Dalam riwayat lain Allah Ta'ala sebut apa? Ukhruj, keluar daripada tahta samai, ardi was samai, arda was samai, keluar daripada bumi langit aku. Bagi siapa? Bagi orang yang tak redha, tidak sabar di atas bala. Allah Ta'ala tetap kepada kita redha. Redha. Tu. Tawakal dan redha. Buat pekerjaan kena ada tawakal. Usaha-usaha dan tawakal. Itu maksud tawakal. Bukannya tak ada usaha. Tu buat sesuatu pekerjaan, usaha sehabis baik. Usaha rapat jik kita. Lepas tu baru tawakal. Tawakal. Dan redha di atas apa yang Allah Ta'ala tetap ke atas diri kita, sabar. Bila kita tahu kita redha, maka insya-Allah kita dapat sabar. Tu kena yakin gitu. Tiap-tiap yang Allah Ta'ala uji kita, sebenarnya Allah Ta'ala nak ampun dosa kita. Tiap-tiap apa yang Allah Ta'ala buat, pasti ada hikmah dia. Ada hikmah. Cuma di kita tak nampak. Kita tak nampak. Dan juga di hati tu jugalah tempat taruhnya pengetahuan ilmu. Ilmu dalam bahasa Arab ilmu. Bahasa lugah bahasa Melayu kita pengetahuan. Ilmu tu duduk mana? Di hati. Tu. Sebab itulah apabila cerahnya hati seseorang, apabila hati dia bersih, mudah dia nak terima ilmu. Tapi kalau hati dia penuh dengan perkara-perkara yang lalai, perkara-perkara maksiat, ilmu tak duduk di hati dia. Tu. Ilmu tidak akan duduk pada orang yang buat maksiat pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana ilmu tu nurun. Ilmu tu cahaya. Cahaya dia tidak duduk sekali duduk bersama dengan kegelapan. Tu. Kalau ada dia jadi malap. Malap. Ada cahaya duduk kat nu, sini gelap, malam. Tapi kalau sini cerah, insya-Allah cerahlah. Semua cerah. Begitu nak bagi contoh perumpamaan. Tu. Maka patut sangat bagi pertaruhan yang seperti ini. Maka patut sangatlah bagi kita, yang mana tempat pertaruhan, tempat simpanan ini, bahawa dipeliharakan dia daripada segala kelakuan yang dicela. Tu patutlah bagi kita, sepatutnya, wajiblah bagi kita tempat taruhan, yakni hati kita tu, maka kita perlu pelihara dia daripada kelakuan, yakni sifat-sifat, ahwal-ahwal yang dicela oleh syarak, dan dijaga daripada seteru. Siapa seteru tu? Iaitu syaitan. Tu seteru kita. Tu. Dan yang kelima, bahawasanya jantung itu tempat ilham daripada malaikat dan tempat was-was bagi syaitan. Jantung-jantung ni tempat ilham, tempat campur kebaikan yang Allah Ta'ala campur, yang dibawa oleh malaikat kepada hamba Allah Ta'ala. Tu ilham. Kalau zaman adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apa yang Allah Ta'ala bagi tahu kepada para rasul, para nabi, dipanggil wahyu. Kalau di para wali-wali Allah Ta'ala disebut sebagai ilham. Tu ilham. Siapa bawa? Malaikat. Sebab tu jangan main dengan firasat para wali Allah, para ilmuwan, para ulama. Tu firasat dia. Tu siapa bagi tu?
ilham daripada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menggerak, memberi campak kebaikan kepada hati dia. Jadi dia dapat tahu. Dan juga hati itu tempat waswas. Tempat waswas bagi syaitan. Tempat yang mana syaitan dia campak waswas kepada kita, mana di hati. Maka perlu kita jaga dia. Jangan sampai hati kita tu penuh dengan waswas daripada syaitan. Kenapa kita kena hindari daripada waswas? Kerana tadi dia akan bagi tahu. Apabila ada waswas ni bahaya kepada diri kita sebagai hamba Allah Ta'ala. Dan lagi jantung itu tempat berperang akal dan hawa nafsu. Maka akal itu menyeru ia akal kepada kebajikan. Dan hawa nafsu menyuruh ia hawa nafsu kepada kejahatan. Kerana hati itu tempat berperangnya akal, ilmu yang ada pada akal dengan hawa nafsu. Hawa nafsu suka gini, akal kita dia fikir baik ke tidak. Maka kalau ada akal yang salim, akal yang sejahtera dengan cara mana? Dengan cara ada ilmu yang sebenar, maka dia boleh menyekat, dia boleh berperang, dia boleh boleh tolak akan hawa nafsu dia. Pasti akal yang salim. Maka nak dapat akal yang salim mestilah dengan ilmu yang sebenar, ilmu yang benar, hak. Kalau tidak, rosak juga. Rosak juga. Akal ada, tapi ilmu yang ada pada akal tersebut terpesong, maka menyebabkan dia akan terikut dengan hawa nafsu dia. Mana contoh dia? Tengok kita zaman kita. Zaman kita lah ni sekarang ini. Tengok. Orang yang mana bukan orang yang bodoh, bukan orang yang tidak cerdik, orang yang mana ada ada title, tapi masih lagi dia kata apa? LGBT tu baik. Tengok. Orang yang berotak, yang mana akal dia faham dia etis, tak ada Tuhan, tak percaya ada Tuhan, bukan orang biasa. Orang yang ada PhD, orang yang mana ada BA, MA semua, bukan orang biasa lah maknanya. Maknanya orang yang belajar, tapi dia ada ilmu yang tidak sebenar. Maka bila gitu dia akan terikut, akan benar hawa nafsu dia. Dia akan nampak, oh baik kan tu. Kenapa kita nak prejudis? Kenapa kita nak begini kepada orang yang LGBT? Dia pun manusia juga seperti kita. Itu bahaya. Liberal. Tu bahaya orang fikir gitu. Benda yang mana kita kena kuat, kena kukuh, kita kena apa ni? Dia panggil kena sabit, kita kena apa ni? Kita kena tegas, maka kita perlu tegas. Benda yang mana hak asasi, hak perlu kita jaga, perlu jaga, tapi jangan sehingga dia tu melampaui batas. Melampaui batas, maka walaupun satu dunia kata baik, tapi bila melampaui batas syarak, maka dia tetap tidak baik. Maka di manakah berperangnya akal dengan hawa nafsu? Iaitu di hati. Maka sayugia, maka seeloknya bahawa tiada dilalaikan daripadanya, maka kita jangan lalaikan dia. Takut-takut akan menang di hawa nafsu kita. Mesti kita sentiasa nak buat sesuatu, berfikir dengan waras, dengan ilmu yang sebenar. Tambahan lebih-lebih lagi, tambahan lebih-lebih lagi bahawasanya kesalahan jantung itu, yakni hati itu lebih besar. Lebih besar. Yakni apa? Susah untuk kita menjaga dia. Yang mana bila kita
buat sesuatu yang menyalahi, di hati kita ni dia rasa tak ada apa-apa, tak rasa bersalah pun. Tu payah kita nak tegur, payah kita nak ubah, payah kita nak jaga. Kenapa? Kerana kita rasa kita ni betul. Mana rasa-rasa tu? Rasa tu di hati. Hati tu hak rasa. Rasa kita betul dah dengan pegangan kita. Kita rasa kita ni betul dah dengan apa hak ulama sebut. Bahaya. Sekurang-kurang kesalahan yang besar sekurang-kurang daripada kesalahan jantung itu, iaitu keras ia hati, tiada menerima pengajaran. Tu sekurang-kurang kesalahan yang ada pada hati. Bila dia salah di sisi Allah Ta'ala, maka dia payah nak terima teguran, dia payah nak terima pengajaran hak orang bagi tahu. Dia rasa dia betul dah. Siapa hak cakap tu? Budak tak payah dengar, aku lebih tahu daripada dia. Tu kerah hati dia. Walaupun hak budak tu cakap betul sekalipun, dia payah nak terima. Kenapa? Itulah sekurang-kurang daripada kesalahan hati. Dan kesudahannya, yakni sebesar-besar, paling berat, iaitu kesalahan hati itu apa? Iaitu kufur. Na'udzubillah. Bila ada kufur tu, kenapa jadi kufur? Kerana kesalahan hati dia berat dah. Hati dia tak terima pun pengajaran, tak terima dah nasihat orang, sehingga dia jatuh kufur. Na'udzubillah. Tu contoh dia sebut bawah. Tiadakah engkau dengar akan firman Allah Ta'ala? Tiadakah ni dia panggil apa? Dia panggil istifham. Ada istifham lil inkar, yakni untuk nyata, untuk menetap. Dia soal, dia tanya kita tapi nak menetapkan diri kita. Tidakkah engkau dengar bahawasanya akan firman Allah Ta'ala, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Artinya enggan oleh iblis daripada sujud kepada Adam alaihissalam, yang mana dan membesarkan diri ia syaitan iblis tadi, dan jadilah ia iblis daripada sekalian yang kafir. Tu kenapa tu? Maka adalah takabur itu di dalam jantungnya, jantung iblis, hati dia. Maka mensebabkan ia iblis akan tertegah daripada sujud dan akan kufur dengan Tuhannya, Tuhan kepada iblis, yakni Tuhan sekalian alam. Wal-iyazu billahi mizalik. Kenapa dia boleh jatuh kufur tadi? Kerana dia ada sifat takabur. Dia rasa dia lebih. Sebab itulah bila ada kesalahan dosa hati tadi, maka yang paling besar di kesalahan hati, dosa hati, iaitu kufur. Tak terima dah hak orang suruh, tak terima dah nasihat orang. Dia rasa dia lebih, sehingga dia kufur dengan Allah Ta'ala. Takut hatu? Takut kita ni jadi tak jaga hati kita tu sehingga kita jatuh kepada kufur. Rasa dengan keilmuan yang ada, rasa dengan kebesaran title dia, dia ni iblis, guru kepada segala para malaikat. Semua malaikat belajar dengan dia. Dia ada ilmu yang lebih daripada para malaikat. Tu. Tapi bila Allah Ta'ala suruh dia sujud, dia tak terima. Kenapa? Kerana di diri dia ada sifat takabur. Rasa dia mulia, orang tu hina. Itulah takabur. Dia kata apa? Khalaqtani minan nar. Dia kata, aku ni dicipta daripada api. Wa khalaqtuhu min tin. Tu minat tin, daripada tanah liat. Kenapa aku nak sujud sedangkan aku ni
kejadian aku tu lebih mulia daripada dia. Tu. Tengok. Bila orang tak dapat, tak ada kesedaran, bila hati dia keras tak terima teguran nasihat orang, maka dia takut-takut jatuh kepada kufur. Orang kata dah LGBT ni haram. Tak apalah. Tak apa dah. Halal benda hak haram. Dia pun manusia. Yalah, takkan dia binatang, takkan dia kambing lembu, dia orang. Sebab tu kita tegah. Sebab tu kita tegah. Kita sebagai hamba Allah Ta'ala tegah. Kerana dia manusia. Kalau dia tu kucing binatang, ikut dia lah. Dia tak ada akal dah. Tapi tak apalah, dia manusia. Manusia yang indah. Kenapa kita nak pandang serong kepada dia? Dia buat hak serong dah. Tu. Dia buat hak serong dah. Maka kita kena ada ikhtiar usaha supaya benda tadi tidak berleluasa. Jangan kita biarkan dia. Tu. Jangan pula kata apa, tu itu antara dia dengan Allah Ta'ala. Yalah, dia dengan Allah Ta'ala tu betul dah. Tapi kita ada kuasa, kita kena tegah usaha juga, ambil tindakan. Tu. Tapi di negara kita LGBT ni bukannya biasa. Bukan dia buat senyap-senyap. Naik spanduk. Tu beragak dia. Tu berat. Dah lah buat dosa, bangga dengan dosa, pamerkan dosa dia. Tu bahaya tu. Antara dosa yang Allah Ta'ala susah nak diampun, bukan Allah Ta'ala susah dosa tersebut nak diampun oleh Allah Ta'ala, iaitu dosa yang mana dia buat secara terbuka. Atau apatah lagi dia buat dosa, dia rasa dia betul, dia rasa dia benar. Tu bila dia rasa dia betul, dia rasa tidak bersalah, dia rasa dia ni tidak bersalah dengan hukum hakam. Dia rasa agama Islam itu agama yang menyusahkan, yang tidak memberi kebebasan kepada manusia. Maka itulah sebesar-besar dosa kita dengan Allah Ta'ala. Na'udzubillah. Tak ada lah, kufur lah kalau kita rasa gitu. Tu. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu banyak. Kelakuan sifat-sifat yang dicela itu banyak. Tetapi hamba yakni musannif pengarang kitab sebutkan di sini 10 perkara pada 10 bab. Dia sebut 10 perkara, 10 sifat, 10 sifat mazmumah yang tidak boleh ada di hati kita, yang mana di dalam 10 bab. Kerana yang 10 ini asal bagi semuanya, dan yang lain daripadanya terjadi ia yang lain daripada yang 10 ini. Kenapa dia sebut 10 bab 10 sifat ni? Kerana 10 sifat ni lah punca kepada dosa-dosa yang lain. Bila kita selamat 10 sifat ni, maka insya-Allah kita akan selamatlah semua dosa-dosa yang lain. Pertamanya apa? Sangat loba atas makanan. Loba, bersungguh, telo'ah. Tu lorak Kelantan semua tu. Telo'ah, berdo'ah, loba. Apa lagi? Dalam lorak bahasa bangku kita dipanggil apa? Tu. Behi tu orang Kelantan. Tu loba sangat di atas makanan. Tu sungguh sangat dia, sehingga melampaui batas syarak. Tu bahaya. Kalau kita dalam tu dia sebutlah bab dia, kalau kita makan kenyang pun agama larang dah, suruh kita berjaga-jaga. Ini kan kalau terlalu kalau kenyang yang terlalu kenyang. Kalau kenyang tu tak ada masalah, terlalu kenyang pun
Allah Ta'ala agama kita larang. Berjaga-jaga. Takut-takut kita terjatuh, terkeluar daripada batas-batas syarak. Tu. Kedua, sangat loba, sangat tomok, sangat berdoa atas berkata-kata. Tu. Orang baru tanya sepatah, 10 guning dia bagi tahu. Tu. Suka sangat cakap. Tak boleh duduk senyap. Cakap Kenapa tu? Kerana bila banyak cakap, maka banyaklah salah. Maka dia akan keluar perkataan-perkataan maksiat yang lain. Merupanya, fitnahnya, apa semua. Puncanya mana? Puncanya banyak cakap. Maka dengan maksud, lebih baik kita diam. Melainkan pada tempat-tempat yang mana kita sunat, harus ataupun wajib kita berkata-kata, baru kita berkata-kata. Kalau tak, lebih baik kita diam. Ketiga, marah. Sifat marah. Bukan makna marah ni kita kena buang daripada diri kita. Nanti masuk bab dia akan sentuh satu persatu. Marah tu lumrah yang ada pada hati kita. Tu marah, sifat marah. Marah yang mana yang ditegah oleh syarak? Marah yang mana yang disuruh oleh syarak? Ada juga. Ada marah yang disuruh oleh syarak, bahkan wajib kena ada. Tu. Bukan bila sebut marah, sabar-sabar, jangan marah. Tak, ada ketika kena ada marah. Apabila orang kufur menghina akan Islam, kena ada marah. Sabar. Orang hina depan, sabar. Kita orang Islam kena sabar. Padahalnya dia duk hina akan Allah Ta'ala. Padahalnya dia duk hina akan Islam, agama kita. Tu. Keempat, dengki. Ada sifat dengki, kena buang. Tu. Jangan pula kata dengki yang diharuskan oleh syarak ada, tak ada. Dengki tak boleh. Dengki-dengki ni iaitu dia ni seseorang yang mana dia tu kalau boleh dia nak dapat nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada seseorang tu, yang mana kalau boleh hilang nikmat orang tersebut, itulah dengki. Kalau dia nak nikmat yang ada seperti yang ada pada orang, itu bukan dengki. Kita tengok orang tu ada kereta besar, kita berkata kalau boleh insya-Allah aku dapat juga. Itu bukan dengki. Dengki ni apa? Kalau boleh, yang mana di hati dia tu kalau boleh hilang nikmat, hilang kereta besar, hilang nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada orang lain, itu dengki. Tu ada rumah besar, dia ni tak layak ada rumah ni. Kalau boleh hak ni sepatutnya ada pada aku sebenarnya. Tu dengki. Haram. Kelima, kikir. Tu kikir dan kasih akan harta. Sifat yang mana sifat mazmumah yang ada pada hati kita, iaitu sifat kikir, kedekut. Sifat kikir. Apa maksud kikir? Nanti masuk bab dia. Tu kikir pada benda yang mana yang wajib atas diri kita keluar, tiba-tiba kita tidak keluarkan dia, maka nama dia kikir, kedekut. Tu sepatutnya dia kena bagi kepada anak isteri dia, contohlah sehari RM30 contohlah. Tiba-tiba dia tak bagi, itu orang kikir. Sedangkan perkara tadi perkara nafkah, perkara hak wajib atas diri dia. Tu begitu. Kikir ni luas maksud dia. Kena masuk bab dia lah. Dan kasih akan harta. Ada rasa kasih cinta pada harta. Rasa-rasa ni tu di mana? Di hati lah. Maka bila ada kasih akan harta, maka dia akan tertutup cinta kepada akhirat. Maka hak ni pun dia akan hurai satu persatu. Adakah dengan harta itu kita tidak boleh ambil? Tidak, gitu maksud dia. Kasih pada harta, kasih tu yang salah. Apa maksud kasih? Nanti dia akan sebut. Keenam, kasih akan kemegahan. Kita rasa kasih, tu hubbujah, kita kasih cinta kepada kemegahan, kepangkatan, kemuliaan. Tidak boleh juga.
Tapi kalau ada kemegahan kepangkatan tadi yang mana kita tolong pada agama, tu tak ada masalah. Tu dia akan hurai satu persatu. Ketujuhnya kasih akan dunia, hubbud dunia, cinta kepada dunia. Tu. Kedelapannya membesarkan diri, besarkan diri, ataupun dia panggil sombong. Sombong, takabur, azamah. Dua perkara yang mana tu azamah dengan takabur, dia perkara yang berbeza. Tapi kalau kita terjemah dalam logah bahasa kita, satu sahaja, iaitu membesarkan diri, takabur ataupun sombong. Tapi dua perkara yang berbeza di antara azamah dengan takabur. Nanti kita akan hurai. Kesembilan ujub. Tu sifat ujub. Ujub ajaib. Dia ajib pada diri sendiri. Duduk seorang, duduk atas surau, duduk dalam surau, duduk di dalam rumah, tapi rasa dia ni baik. Tu ujub. Itu pun sifat mazmumah. Bermula di sifat ujub tu, dia akan timbul sifat takabur. Mula-mula dia rasa dia baik. Dia tak tengok dia orang lain. Dia rasa aku ni bagus dah. Ibadah aku ni bagus dah. Pahala aku banyak dah. Tu. Duk rasa-rasa, duk ajaib, duk rasa ajib pada diri sendiri. Itu satu kesalahan. Lepas tu, bila dia duduk dalam keadaan begitu, bila dia tengok orang lain, bila tengok orang lain tu, maka timbullah akan sifat takabur. Bermula di mana? Bermula di ajaib tadi, iaitu ujub. Itu sifat mazmumah, haram, tak boleh. Dosa besar. Kita bagi laluan untuk azan, insya-Allah. Ya, tak ada. Sila. Ke-10 iaitu riak. Hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Maka dia sebut tu riak berhenti situ, jangan sambung. Ke-10-nya riak. Dengan ada sifat wujud tu juga akan jadi riak. Lepas riak maka dia akan jadi azamah dan takabur. Gitulah sifat-sifat yang ada pada hati kita. Maka tu hendaklah bersungguh-sungguh engkau menghiasi, qauluhu menghiasi. Tu nombor 1 di bawah, mudah-mudahannya membersihkan hati, bukannya menghiasi. Apa tu? Kecelakaan, bukannya menghiasi daripada kecelaan. Maksud daripada menghiasi itu, apa maksud menghiasi? Iaitu membersih. Tu mudah-mudahannya apa maksud daripada menghiasi itu? Iaitu membersih. Membersih jantung engkau daripada sifat kecelaan ini. Nescaya adalah engkau mendapat kemenangan dunia dan akhirat. Maka wajiblah kita bersungguh-sungguh di dalam nak membersihkan hati kita daripada sifat kecelaan yang dia sebut 10 tadi. Kerana apa? Kerana apabila kita berjaya di dalam pembersihan tadi, maka kita akan dapat kemenangan di dunia dan di akhirat. Di dunia manusia suka, di dunia Allah Ta'ala rahmah, di akhirat apatah lagi, iaitu kita akan dapat ganjaran syurga. Kerana firman Allah Ta'ala, qad aflaha man zakkaha, nombor 2 surat Asy-Syams ayat rakam nombor 9. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Artinya sungguhnya dapat sesungguhnya dapat kemenangan mereka yang membersihkannya. Arti membersihkan akan jantung daripada kelakuan yang dilarang. Bukan makna bersih tu kita pergi minum klorok, minum air yang mencuci hati. Tidak. Cuci hati tu dengan maksud kita bersih daripada sifat-sifat mazmumah. Maka berjayalah. Siapa kata berjaya? Allah. Maka bila Allah Ta'ala kata berjaya, maka akan dapat syurga di akhirat kelak. Maka Allah Ta'ala sambung lagi pada ayat tersebut, wa qad khaba man dassaha. Betapa sesungguhnya akan rugi bagi orang yang mana mengotori akan hati tadi. Dan sabda Nabi SAW, at-tuhuru syatrul iman. Artinya bersuci itu separuh daripada iman. Memberi faham oleh ini hadis akan bahawasanya sempurna iman itu adalah ia dengan ia sempurna iman dengan membersihkan jantung, yakni hati, daripada barang yang tiada kasih akan dia oleh Allah Ta'ala. Walaupun dalam setengah hadis Nabi sebut berkenaan suci itu separuh daripada iman. Kadang-kadang kita akan kata ni hadis berkenaan suci, bersuci ataupun menjaga kebersihan. Maka hadis ni dia umum, bersih, tak kira apa. Sama ada bersih pada hati, sama ada bersih pada tubuh badan, sama ada bersih pada najis-najis dan sebagainya. Bersih. Maka di hadis ini menunjukkan sempurnanya iman kita apabila ada kebersihan, yakni bersihnya hati kita. Tu. Maksud daripada separuh tu iaitu sebahagian. Tu kebersihan, bersuci itu sebahagian daripada iman. Tu iman kita dia ada bahagian-bahagian dia. Ada sifat malu, maka kita akan dapat kesempurnaan iman. Bila kita ada suci, maka kita akan dapat sebahagian iman kita dan sebagainya. Bila dia komplit, maka sempurnalah iman seseorang itu. Tu malu pun termasuk daripada separuh atau sebahagian daripada iman. Kena ada sifat malu. Tu. Malu isteri buat maksiat, malu diri kita buat maksiat, malu anak-anak kita buat maksiat, kena ada. Tu kena ada sifat cemburu. Cemburu tengok isteri kita tak tutup aurah. Kena rasa gitu, cemburu. Cemburu ni, sifat cemburu ni sebenarnya sifat bagi kaum lelaki. Tu cemburu isteri dia keluar tanpa wali. Tu cemburu isteri dia keluar tanpa menutup aurah. Cemburu anak-anak dia tu yang mana keluar bercampur antara lelaki dan perempuan. Kena ada sifat cemburu. Bila ada sifat cemburu tersebut, maka kita akan tegah, akan larang anak isteri kita. Jangan jadi dayus. Tu. Dan menghiasi jantung hati tadi dengan kelakuan yang dikasihi ia akan dia kelakuan. Maka juga apabila bersih hati tersebut daripada sifat-sifat kecelaan, maka kita menghiasilah hati kita dengan kelakuan, yakni sifat yang dikasihi oleh Allah Ta'ala. Tu gitu, kena bersih-bersih, baru kita letak akan sifat-sifat tu mahmudah yang akan disebut di akhir kitab. Maka membersih itu setengah iman,
seperti menghiasi itu setengah iman. Begitu jugalah dalam bab membersih itu separuh, sebahagian, setengah daripada iman. Maka begitu jugalah dalam menghiasi hati itu, maka dia termasuk di dalam sebahagian, separuh, setengah daripada iman. Dan perhimpunan keduanya, keduanya mana? Kedua nak bersih dan menghiasi itu, maka jadilah iman yang sempurna. Bila kita gabungkan, kita buat dua perkara tadi, maka jadilah iman kita kepada Allah Ta'ala iman yang sempurna. Wallahu a'lam. Bab yang pertama pada menyatakan syarut ta'am, keburukan sangat loba di atas makanan. Loba sangat. Kalau makan kenyang tak ada masalah. Ni loba, sehingga dia loba, berdoa sangat dia pada makanan, maka ditegah oleh syarak. Tu kita yang orang biasa pun, kalau kita tengok orang loba, kita pun tidak selesa. Tu nak menunjukkan sifat tadi, sifat yang tidak baik. Tu makan yang loba sangat. Bab makanan nombor satu, bab ilmu dia jatuh. Tu tengok loba, orang loba pada makanan. Rela dia, contohlah kalau saya ni duduk puncak alam, rela pergi minum air mana? KL. Tapi kalau ada ulama turun nak bagi ilmu atau apa-apa yang kebaikan, nak pergi KL tu tak payah fikir, memang tak pergi. Hak depan rumah pun tak turun. Nak mari masjid, depan rumah pun tak pergi. Ni kan nak pergi hak jauh. Tapi kalau bab makanan tak apa. Rela habis duit, rela dia habis masa dia, rela dia berpenak-penak. Tapi kalau perkara yang wajib atas diri dia, maka dia tidak hirau. Gitu. Tu bahayanya apabila kita loba pada makanan. Bahkan bila kita loba pada makanan, maka dia ada keburukan yang banyak. Malasnya, hati dia tu jadi kerasnya. Jadi malah nak buat ibadah, apatah lagi nak mendengar ceramah, nak dengar belajar ilmu. Tu orang yang selalu dalam keadaan terlalu kenyang, dia akan rasa mengantuk. Bila mengantuk, dia rasa malas. Bila malas, tempat yang paling utama bagi dia iaitu tidur di bantal. Maka dia akan kurang ibadah dia. Maka tiap-tiap hak apa kita buat akan disoal oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tanya. Sedangkan tu contohnya pada bab ilmu, bab hak wajib atas diri kita, Allah Ta'ala tanya, berapa banyak mu usaha dalam bab nak menuntut ilmu? Kira. Lepas tu kira pula pada bab makanan. Bab makanan ni teruk mu ni, berdoa sangat, loba sangat ni. Hartamu habis pada makanan, tapi hartamu tak ada habis pun pada ilmu. Ada mu usaha nak belajar, nak membayar, atau mu usahalah nak membayar orang mengajar kita ilmu? Tak ada. Ada mu usaha hantar anak-anakmu gimana pergi belajar Al-Quran? Tak ada. Bahkan kalau ustaz kata contohlah, tu saya tetapkan RM30 sebulan. Oi, mahalnya RM30. Ada hak nu di kampung hamba tu free ya. Ya kira hak kampung. Tu tak apalah, dua-dua tu baik. Tapi kalau bab dunia tak kisah. Habis 2, 3, 400 pun tak apa. Tu Allah Ta'ala hisab tu. Tu bahaya. Bab makanan habis banyak, tapi bab nak memberi pertolongan, bantuan kepada mak ayah susah. Tu mak ayah kita kampung makan macam kita di sini ke tidak? Tu adik-beradik kita yang susah di kampung, di mana-mana yang berada, tu sama ke tidak dengan kita yang makan di sini? Paling kurang dia ada makanan. Tapi kalau dia tak ada makanan, kita bukannya makan biasa, loba.
Sebab tu loba tu bahaya. Akan dihisap. Makan kenyang, makan biasa tak ada masalah. Kita makan untuk apa? Untuk beribadah, tak ada masalah. Tapi kalau lebih-lebih, maka itu kena berjaga-jaga. Maka insya-Allah kita akan sambung bab yang pertama pada insya-Allah pada 29 hari bulan. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. والجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.